أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين اللهم أغرشنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama sekali lagi kita bersiaran secara langsung untuk kita menyambung kuliah tafsir kita pada malam ini. Jadi sebagaimana biasa kita mulakan dahulu dengan bacaan Al-Asmaul Husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث رشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah, barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Semoga bacaan Al-Asmaul Husna yang kita bacakan tadi, ramai-ramai Allah Taala pelihara seluruh ahli keluarga kita daripada
wabak penyakit COVID-19, insya-Allah. Amin. InsyaAllah malam ni kita sambung tafsir bagaimana yang biasa kita buat, 2 malam tafsir dan 2 malam sirah, ya. Dan tengoklah malam-malam yang lain tu saya nak pilih tentang sirah sahabat Nabi SAW. Jadi insyaAllah pada malam ni kita sambung surah yang seterusnya, Suratul Infitar. Surah Al-Infitar. Jadi anak akan bacakan dahulu surah Al-Infitar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. سورة الانفطار مكية وآياتها 19. Surah Al-Infitar diturunkan di Makkah, mengandungi 19 ayat sahaja. Jadi malam ni surah kita pendek dan insya-Allah kita ada masa untuk soal jawab, ya. Kalau ada soalan, InsyaAllah kita ada masa yang agak panjang untuk menjawab persoalan, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surah ini nama surah Al-Infitar. Dia kata dekat sini, Al-Infitar dengan makna insyiqaq, ya, terbelah, terpecah, ya, satu kata belahan yang besar. Ini semua cerita pasal kiamat. Sebab tu kiamat ni banyak nama dia. Ya, start kita baca itu apa nama yang pertama? An-Naba'u, nama kiamat. Lagi apa nama dia? At-Takwir. Lagi apa nama dia? Al-Infitar. Nanti panjang umur orang rezeki jumpa apa? Al-Zalzalah. Banyak nama. Okey. Kenapa Allah Ta'ala perbanyakkan nama kiamat? Padahal kiamat sekali je. Kiamat tu sekali je berlaku. Tapi kenapa banyak nama dia? Macam-macam. An-Naba', Zalzalah, Al-Infitar, At-Takwir, Al-Insyiqaq dan sebagainya. Kenapa? Limadha yukthiru al-ismu fi al-qiyamati ma'al musamma wahid. Ya, sedangkan benda ni satu je. Nak cerita pasal kiamat, kenapa diperbanyakkan nama? Okey. Kerana Allah Ta'ala nak bagi tahu pada kita betapa kiamat ni pasti berlaku. Penting sangat. Jadi diperbanyakkan nama. Bahasa mudah kata dipromosi kiamat ni. Contohlah kan, kalau kita ni orang niaga, kita punya produk satu je kan. Macam Minsyam niaga tu kan. Contohlah, dia kata apa nama, jualan habis-habisan, jualan tahunan, jualan pecah gudang, jualan benda lockdown, smackdown, jadah benda kan, promosi padahal nak jual barang je.
70%, 50%, 30%, 90% tak ada. Contoh, macam-macam dia punya promosi. Pasal apa? Nak jual produk. Maka Allah Ta'ala nak memperkenalkan produk ini. Bukanlah Al-Quran ini kan produk bahasa kita lah kan. Allah nak memperkenalkan Al-Qiyamah yang pasti berlaku. Maka Allah Ta'ala letak pelbagai nama supaya kita sentiasa ada nama baru. Macam kita kan, kita nak pergi beli barang, ada sale kan, macam-macam 20% lah, itulah, inilah, macam-macam. Jadi benda-benda macam tu menarik perhatian orang untuk berbeli dan sebagainya. Itu dunia pun cerita lah ya, tapi akhirat lain. Okey. Qala an-Nasa'i qala an Jabirin qala qama Mu'adh fa shalla al-'isha'a al-akhirata fatawwala فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان يا معاذ أين كنت أن سبح اسم ربك الأعلى والضحى وإذا السماء انفطرت. Jadi dia kata dekat sini daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala, dia berkata, satu hari Sayyiduna Mu'adh bin Jabal sembahyang isyak dan dia memanjangkan bacaan dia. Fatawwal, panjang isyak dia. Panjang, jadi imam, wallahu alam, mungkin disemai dengan para sahabat, jadi dipanjangkan bacaannya. Maka Nabi kata, afattanun ya Mu'adh? Afattanun? Fattan dengan mata engkau ni nak buat fitnah ya? Baca surah panjang-panjang bagi seorang imam dalam sembahyang makruh. Ya, makruh. Sebab apa makruh? Sebab di belakang ni, makmum ni, ada orang tua, ada orang yang berhajat, ada kanak-kanak, ada orang perempuan, ada baby menangis, ada orang sakit perut, ada orang macam-macam. Jadi kita ni kalau jadi imam, falyukhaffif, maka kita hendaklah meringankan bacaan kita, jangan baca panjang-panjang. Maka Nabi tegur sahabat ni, afattanun ya Mu'adh, engkau ni buat fitnah. Fattan mana buat fitnah? Maknanya apabila kita sembahyang lama, panjang, makmum belakang dia tak, apa orang kata, dia jadi macam tak selesa kan. Pernah berlaku kawan cerita, dia sembahyang dekat mana? Dekat surau KLIA. Surau dalam KLIA tu, dalam lapangan terbang tu ada surau kan. Pagi Jumaat, orang, kau tahulah kan, kalau surau dekat KLIA ni, orang semua jenis nak musafir belaka kan, nak musafir terkejar-kejar. Jadi orang akan tunggu untuk sembahyang berjemaah, lepas tu terus bagi salam terus belah. Member anak cerita, sekali tu pagi Jumaat tu dia pergi kat surau, dia pun menjadi makmum. Sekali ada seorang mamat ni jadi imam, dia lantak baca surah Sajdah. Kau tahu tak? Mengamuk makmum baca surah Sajdah. Ini panggil al-imam al-manku' wal-hayyun. Dia tak erti. Kau nak baca surah Sajdah, boleh. Kau sembahyang seorang-seorang lah. Ataupun kau sembahyang dekat masjid kampung kau, surau kampung kau, orang tak rushing, orang tak terkejar-kejar, orang tak tertinggal flight. Kau nak baca Sajdah ke, apa Al-Insan ke, no problem. Tapi agak-agak lah kau tempat tu kau nak baca surah Sajdah dekat surau airport, mengamuk orang, kau tak. Jadi ada yang mufarakah lah, orang masang muka ni semua orang panggil apa? Tak reti, ghairu faqihin, tak faqih dalam bab salat. Dia kira ni pagi Jumaat dia nak baca surah Sajdah. Tak boleh. Afattanun anta, Nabi kata afattanun, kau ni buat fitnah ya. Orang tak khusyuk sembahyang pasal panjang sangat kau baca. Maka Nabi kata, aina kunta an sabbih isma rabbikal a'la. Engkau ni mana dia surah sabbih isma rabbikal a'la, surah apa nama sabbih isma rabbikal a'la, surah al-a'la tu pendek kan surah tu. Wadduha pun pendek juga. Dan surah yang kita baca ni 19 ayat sahaja. Idzas sama'u fatarat. Jadi Nabi sebut tentang surah ini kepada Mu'adh supaya kalau kau nak jadi imam, baca surah pendek-pendek, sabbih isma rabbikal a'la wadduha idzas sama'u fatarat. Dia kata dekat sini, wa taqaddama min riwayat Abdullah bin Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kata apa? Man sarrahu an yanzura ila al-qiyamati ra'ya 'ainin falyaqra idza asy-syamsu kuwirat wa idza as-sama'u fatarat wa idza as-sama'u inshaqqat. Nabi kata barang siapa yang nak melihat keadaan hari kiamat dengan mata kepalanya, kiamat tak berlaku lagi,
Tapi kalau kau nak dapat gambaran kiamat macam berlaku depan mata kau, caranya macam mana? Kau baca surah ni. Yang pertama, idza syamsu kuwirat, wa idza samaun fatarat, wa idza samaun syaqqat. Inilah surah-surah yang menceritakan tentang hari kiamat dan seakan-akan ianya berlaku di hadapan mata kita. Macam semalam kita baca idza syamsu kuwirat, surah Takwir. Okey, balik ke surah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza samaa'un fatarat", apabila langit infatarat ay insyaqqat, terbelah. Wa idzal kawakibu intatharat, dan apabila bintang-bintang, planet-planet, intatharat ay inqaddat wa tasaqatat, inqaddat berakhir. Yang selama ni bergemelapan, kalau kita keluar rumah nampak bintang berkelip-kelip kan, nampak cahaya. Bila berlaku kiamat, zahaba dawuha, hilang dia punya cahaya, wa tasaqatat, dan berguguran di atas muka bumi. Yang kita dah cerita semalam kan, bagaimana berlakunya kiamat. Tengah-tengah orang seronok berniaga, yang tengah orang kata perah susu kambing, perah susu unta, yang tengah nak sambut bebu unta lahir, yang tengah sibuk, tiba-tiba matahari terpadam, boom, blackout. Matahari terpadam, orang menjerit, melolong, panik gila. Masa itulah bintang-bintang planet berjatuhan di atas muka bumi, hancur sehancurnya. Masa itulah muncul alamul jin. Jin-jin pun terkeluar, bercampur gaul dengan manusia. Binatang-binatang huru hara bagai nak gila. Dahsyatnya hari kiamat. Sebab tu Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, apa tu? Allah kata, yauma tara, apa? Yauma taran nas apa? Yauma tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Allah Taala kata apa? Pada hari tersebut manusia ni jadi macam, orang kata apa dalam Quran, kata tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Perempuan yang sedang mengandung akan terperanjat, akan panik. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Perempuan yang tengah mengandung terberanak masa tu juga, padahal belum sampai due lagi, belum sampai waktu nak beranak lagi. Terberanak masa tu. Wa taran nasa sukara, dan kamu melihat manusia macam orang gila. Allah Ta'ala kata, wa ma hum bisukara, mereka bukan gila, walakinna azaballahi syadid, tetapi azab Allah terlalu dahsyat. Azab Allah sampai orang dah tak tahu apa benda. Sebab tu la taqumus sa'atu illa ala syiraril khalqi. Nabi kata kiamat takkan berlaku kecuali kepada orang-orang yang jahat sahaja. Harap-harap kiamat takkan berlaku atas diri kita, insya-Allah. Amin. Wa idzal kawakibu intatharat, apabila planet, bintang-bintang berguguran di atas muka bumi. Wa idzal biharu fujirat, ay futiha ba'daha ba'dan, futiha ba'daha fi ba'din fasarat bahran wahidan wa ikhtalata al-'azbu bil milhi. Apabila lautan dipecahkan, lautan ni kan bercantum-cantum kan, Atlantiknya, lautan Hindinya, Laut Merah, Selat Melaka, bla 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 bla. Semua lautan ni bercantum belaka. Tetapi ada yang tak bercantum. Tasik lah contoh kan. Tasik banyak, macam-macam tasik dalam dunia, besar-besar tasik ni. Dia tidak bercantum. Tetapi bila kiamat dipecahkan belaka, tasik dipecahkan, lautan dipecahkan. Jadi air tawar bercampur dengan air masin, air masin bercampur dengan air tawar. Waqtalatal azbu bil milhi, maka bercampurlah antara air tawar dengan air masin. Teruknya, banjir besar dunia. Kan orang Mat Saleh kan tak sabar nak tengok kiamat. Dia buatnya filem apa tu? Filem apa? Armageddon. Benda aku tak ingat. Kan? Tak sabar sungguh dia nak tengok kiamat. Sabarlah sampai masa kenalah kat korang. Wa idzal biharu fujirat, apabila lautan dipecahkan. Yang semalam kita baca apa? Wa idzal biharu sujirat, dengan sin. Sujirat dengan sin, dengan mana apabila lautan dinyalakan, bertukar menjadi lautan api. Pada malam ini Allah kata wa idzal biharu fujirat, daripada perkataan fajjara, tafjir, dengan mana letupan pecah, lautan pecah, tasik pecah, habis.
jadi banjir yang luar biasa. Gitu. Allah kata apa lagi? Wa idzal quburu bu'thirat, dan apabila kubur dibongkarkan, ai quliba turabuha wa bu'itha mautaha, apabila dibongkar kubur ni, pecah dia punya tanah, batu nisan terbang, batu nisan. Ni bukan cerita hantu, bukan cerita zombie, bukan cerita Dracula ni cerita betul ni. Ini Allah Ta'ala bagi gambaran. Kita ada otak, kita boleh imagine, boleh bayangkan macam mana teruknya kiamat tu. Pecah kubur, pecah. Wa idzal kuburu bu'thirat, ay quliba turabuha wa bu'itha mautaha, dan muncul segala isi kandungan kubur ni. Mayat-mayat semua terkeluar, terpancul. Ni bukan cerita hantu tau, ni cerita kiamat. Hantu pun dah tak ada, pocong pun dah tak ada dalam masa tu, tahu tak? Semua terkeluar belakang. Aku je hantu sekali, kalau kita kata hantu lah. Quliba turabuha wa bu'itha mautaha. Ketika itu Allah Ta'ala kata apa? Setelah berlaku 4 perkara. Idza sama'un fatarat, wa idza al-kawakibu intatharat, wa idza al-biharu fujirat, wa idza al-kuburu bu'thirat, alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Ketika itulah diri kita, ay kullu nafsin waqta hadhil mazkurat, ketika berlakunya perkara-perkara ini, kiamat, dahsyat gempa bumi, semua segala-gala ni tadi, dan dikeluarkan kita daripada kubur, masa itulah alimat nafsun, maka telah mengetahui diri manusia, ma qaddamat minal a'mali wa ma akharat minha falam ta'malhu, apa amalan qaddamat, mana apa amalan yang pernah kau buat masa kau hidup dulu, min a'malil khairat, daripada perkara-perkara yang baik, wa ma akharat, dan apa amalan yang kau tak buat. Kalau kita masih hidup dahulu, jaga semayang, jaga hukum hakam, jaga aurat, jaga Al-Quran, jaga zikir, jaga apa lagi, semualah kita jaga. Itu panggil maqaddamat, ay au maqaddamta, apa yang kau lakukan, amalan-amalan yang kau lakukan. Wa ma akharat, akharat apa dia? Kau tak semayang, kau buat semayang ada, kau tak qada, kau buat bodoh, buat dono aja. Kau ada duit, kau tak sedekah, kau tak berzakat, kau tak tutup aurat, buat pekak aja. Dia kata lag alo, belum sampai seru nak pakai tudung kepala otak kau tunggu seru kau pakai tudung. Orang bila kau dah balik kena tutup aurat, tahu tak? Kena tutup aurat. Ni tak lag lu, belum sampai seru, dia kata. Dia buat dono. Itu akharat, ma akharta, apa yang kau lewatkan daripada amalan kamu. Na'udzubillah min zalik. Harap-harap Allah Ta'ala matikan kita dengan keadaan husnul khatimah, insya-Allah. Amin. Alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Ketika itulah diri manusia mengetahui apakah amalan-amalan yang pernah dia buat, wa ma akharat, dan apakah amalan yang dia telah abaikan, kan? Orang kata kita lalai, kita leka, sibuk dengan dunia. Dalam keadaan PKP ni pun masih sibuk lagi dengan dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kata Allah Ta'ala, ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Wahai manusia. Kalau kita baca Al-Quran, ada al-insan, ya ayuhal insan, ya ayuhan nas. Itu makna turun dekat mana? Makkah. Ya ayuhal insan, wahai manusia. Ma gharraka, kenapakah engkau ni tertipu? Birabbikal karim, dengan Tuhan kamu yang maha mulia. Hatta asaitahu, engkau tertipu dengan kebaikan Allah pada engkau, khususnya orang kafir. Kita orang beriman ni, insya-Allah, walaupun kita ni berdosa, tapi apa kata Nabi kata apa? Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam berdosa, dan sebaik-baik mereka yang berdosa at-tawwabun atau at-tawwabin. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berdosa yang banyak tawwab. Tawwab menapa? Yang banyak bertaubat. Yang bertaubat dipanggil at-taib. At-taib, yang bertaubat. Tapi yang banyak bertaubat, tawwab. Kan bila kita lepas pada wuduk, kita baca doa berwuduk, kita kata apa? Kita kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Okey.
Allah kata apa? Wahai manusia, kenapakah kau tertipu dengan Tuhan kau yang maha mulia? Allah Ta'ala bagi nikmat macam-macam. Nikmat kesenangan, kemewahan, macam-macam nikmat. Lalu orang ni tertipu. Dia kata, aku okey je. Ada orang kata gitu. Dia kata, korang ni sembayang macam apa kata, sembayang tertongging-tongging. Tapi hidup kau susah aja aku tengok. Rezeki kau sempit aja. Keluarga kau ramai je sakit. Itulah, masuk hospital lah. Dia kata macam tu. Aku punya family okey je. Kita sembayang pun ikut sukalah, liberal. Nak sembayang, tak nak lantak. Sebab sembayang ni hak masing-masing, hak peribadi. Mana boleh paksa-paksa. Kita orang free hair, tak pakai tudung, relax pun, tak kena petir pun. Hidup kita mewah. Tiap-tiap tahun boleh pergi overseas, boleh makan angin, bla 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 bla. Apa kau cakap sombong Apa kata Allah? Ma gharraka bi rabbikal karim. Kenapa kau tertipu dengan Tuhan yang maha mulia? Kau tertipu, bodoh Allah Ta'ala perhati je perangai kau tu. Tunggu masa je. Sebab tu apa dalam hadis Nabi kata, innallaha iza akhadha lam yuflithu. Allah kalau dah ambil, dia takkan lepas, dia pegang kau. Sebab tu jangan, kita kena ingat, bila kita dalam buat maksiat, lalai kena masak kau. Teruk kau kena nanti. Sebab tu Allah kata, ma gharraka bi rabbikal karim. Kau tengok orang kafir. Orang kafir hidup senang, enjoy kan. Tapi kau tunggulah. Sebab tu Nabi kata, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini diibaratkan apa dia? Sijnul mu'min, penjara orang beriman. Wa jannatul kafir, dan syurga bagi orang kafir. Anda teringat lebih kurang 6 tahun lepas, lebih kurang 6 tahun mungkin lah. Masa tu Syekh Muhammad Ali As-Sabuni masa sihat lagi, dia datang Malaysia. Dia buat ceramah pasal Syiah, pasal Syariah kan. Jadi kita orang satu hari tu dijemputlah untuk datang ke rumah seorang kaya, orang kaya dekat Shah Alam ni lah. Seorang datuk. Tak disebut nama dia atas sebab-sebab keselamatan. Jadi datuk ni kaya lah. Rumahnya besar lah, gitulah, ginilah. Jadi Syekh Ali Sabuni dia tengok je rumah datuk ni. Tengok rumah besar kau kan. Rumah memang lawa lah rumah datuk tu. Ada lampu yang tergantung-gantung tu. Dia tengok kan. Dia kata ke anak Syekh Sabuni kata apa? Nazmi, akhbir li sahibi hadzal bait. Bagi tahu dekat tuan rumah ni. Aku tak apa hal pula nak bagi tahu apa. Cakap kat dia, semua kemewahan yang dia miliki ni, yang rumah besar, banglo, lawa, apa benda ni, cakap dekat dia, tak ada langsung nilainya dalam alam barzah nanti. Aduh, mampu aku. Syekh suruh aku sebut macam tu dekat datuk tu. Saya ni tak nak kena cerita lah. Datuk Syekh sebut rumah datuk ni lawa macam mana, cantik masa bapak pun, besok dalam lubang kubur tak ada manfaat pun. Sentap datuk tu. Macam tu. Macam tu lah Syekh kata. Lepas tu Syekh sambung lagi. Kenapa? Sebab Allah kata, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang beriman, syurga bagi orang kafir. Maknanya apa? Kita kan, contohlah aku kaya. Kalau aku kaya kan, kalau aku kaya, hari raya kan, contohlah kalau aku kaya. Tapi kau orang beriman, kau macam mana kaya? Bila kau beriman, kau ada apa? Ada pantang larang, ada had. Benda ni boleh buat, benda ni tak boleh buat. Benda ni boleh makan, benda ni haram kau makan. Benda ni boleh minum, yang ni haram kau minum. Benda ni kau boleh tengok, yang ni haram kau tengok. Ada had. Jadi kau tak bebas. Walaupun kau senang, walaupun kau kaya, walaupun kau mewah, tapi ada benda yang kau dilarang, pantang larang. Sebab tu Nabi kata, sijnul mu'min. Dunia ni macam mana kau senang pun, dia tetap penjara bagi orang mukmin. Sebaliknya orang kafir, orang kafir ni kan, dia kaya ke dia tak kaya, dah nama kafir pun. Hidup pun macam balik bayar. Sebab tu kenapa orang kafir kau tengok kan, dia jenis tak ada, dia tidak ada cemburu. Pakaian tak senonoh. Kalau pergi ke airport, aku menyampah bila pergi airport ni. Sekarang mungkin airport pun dah tak ada orang dah kan. Covid punya pasal. Bagus Covid. Tahniah kepada Covid. Kalau pergi tengok dekat airport, jenis pakai, dia pakai spender pergi airport, kau tu punya tak senonoh punya manusia. Kenapa jadi macam tu? Sebab apa? Sebab kesan makanan.
Makan babi, kau tahu tak? Makan khinzir. Balik bayar tu, dia mana ada jealous. Kau tengok kehidupan balik bayar ni. Dia ni, balik bayar ni kau tahu, dia tidak ada. Orang kata, dia sondol belaka. Bini dia, anak dia, semua dah sondol belaka. Tak macam kita makan ayam kampung. Ayam kampung dia fight lawan. Jadi jealous. Balik ke cerita kita ni. Jadi tuan-tuan semua dirahmati Allah sekalian. Jadi Allah kata apa? Ya ayuhal insanu, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Kenapa kau tertipu dengan baiknya Allah kepada kamu? Allah bagi rezeki, engkau lawan Allah. Allah bagi nikmat, engkau lawan Allah. Allah bagi sihat, engkau lawan Allah. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka. Dialah Allah Ta'ala yang menciptakan kau, fasawwaka, mengelokkan ciptaan kau, fa'adalak, dan mengelokkan kejadian kau. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut, an Busrin bin Jihash al-Qurashi, anna Rasulullah SAW basaqa yawman fi kaffihi fawada'a 'alayha isba'ahu thumma qala Allah 'azza wa jalla ibna Adam anna tu'jizuni wa qad khalaqtuka min mithli hadhihi hatta idza sawaituka wa 'addaltuka mashaita baina burdaini walil ardi minka wa idun fajama'ta wa mana'ta hatta idza balaghat at-taraqiyah qulta atasaddaqu wa anna awanu sadaqah. Rawahu Ibn Majah. Dalam hadis ini cerita apa? Satu hari Rasulullah SAW basaqa, ya, Nabi SAW basaqa, apa dia? Nabi ludah tangannya. Nabi ludah SAW. Ludah Nabi ni bukan macam ludah kita. Ludah kita bau masam, bau tengik. Ludah Nabi bau wangi SAW. Nabi ludah tangan Nabi ni. Fa wada'a 'alaiha isba'ahu. Nabi contoh kan Nabi ludah. Nabi ludah. Nabi buat gini. Nabi gonyoh dekat ludah tu. Apa kata Nabi? Allah berfirman, Ibna Adam, wahai anak Adam, anna tu'jizuni wa qad khalaqtuka min mithli hadhihi. Mana mungkin kamu, wahai anak Adam, boleh melemahkan aku, sedangkan aku menciptakan kamu seperti ini. Daripada apa? Air mani kan, yang gijang geli, yang kotor, yang kan, macam yalah, benda tak senonoh, benda jijik. Itu asal kejadian kau. Nabi buat macam tu. Contoh ibarat air liur tu, air mani tu, contohnya gitu. Hatta idza sawaituka, sehinggalah apabila aku mengelokkan kamu, menjadikan kamu, wa adaltuka, aku mengelokkan kejadian kamu, engkau pun lahir pada perut mak engkau, membesar, dewasa, wa masyaita baina burdaini, dan kau berjalan memakai pakaian yang cantik, walil ardi minka wa'idun, engkau berjalan atas muka bumi dengan penuh kesombongan, wa jama'ta wa mana'ta, kau kumpul harta engkau, kumpul, dan kau ada kekuatan, kau ada pengaruh, kau ada hebat. Masa tu kau tak sedar diri kau siapa. Kau tertipu dengan diri kau tertipu dengan dunia kau. Tiba-tiba Nabi kata, hatta idza balagatit taraqiyah, tiba-tiba apabila datangnya taraqi apa dia? Nyawa dekat halqub, dah nak mampuih, dah nak kojol, tiba-tiba kau kata atasaddaqu, aku nak bersedekah, baru nak sedekah. Nabi kata, wa anna awanu sadaqah, sekarang baru kau nak sedekah, dah nak mati baru nak bersedekah. Tak payah. Sebab tu ibarat dalam ada riwayat mengatakan, orang yang apabila nyawa dah sampai halqum baru nak bersedekah, diibaratkan orang yang bersedekah ketika apa? Ketika dia dah kenyang. Jadi dia makan. Parut dah besar bapak, kau tahu tak? Sampai nak muntah. Nak muntah. Dia kata apa? Sedekahkan pada yang memerlukan. Baru nak sedekah, kepala otak kau dapat pahala ke masa tu? Tak ada. Kau nak sedekah masa bila? Anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mul ghina. Nabi kata kan, engkau bersedekah dalam keadaan apa? Engkau sihat, lepas tu engkau kedekut, engkau berangan-angan nak jadi kaya, engkau takut miskin, engkau sedekah juga. Masa tu barulah besar pahala engkau. Maka kata Allah dekat sini, allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak,
yang menjadikan kamu, fasawwaka, mengelokkan kejadian kamu, salimat a'dai, anggota badan kita. Kan tengok jari ni, kau tengok jari, woi tengok jari, jari. Kenapa jari kita ni tak sama panjang? Kan? Kenapa Allah Taala tak buat jari ni sama tinggi begini? Kan? Tapi Allah buat yang tengah ni paling panjang, ni rendah. Tapi kan pelik kan, kau tengok ni kan tak sama panjang kan. Bila kau buat macam ni, kau buat sini, gini kan, sini, sama panjang pula tu. Apa barang kan sama panjang ni, tercicit. Sama panjang, dia tak ada kan, jadi sama panjang. Tapi kalau gini, tak sama panjang pula. Lepas tu Allah Ta'ala buat jari kita ni ada apa ni? Ni ada kedut. Ni bukan kedut tua woi. Budak pun ada ni. Ni bukan kedut tua. Untuk apa? Fleksibel. Kalau tak ada kedut ni, ke apa dia kata, cokeng lah pula apa. Keras, ya. Kau nak bengkok jari pun tak boleh sebab dia tegang sangat. Okay, bang tak boleh, kuat tak boleh. Sebab tu dia buat benda ni ada kedut-kedut. Untuk apa? Fleksibel. Kan? Allah ceritakan apa lagi? Tengoklah macam-macam. Allah Ta'ala buat contoh. Macam yang rambut. Rambut kita ni panjang. Kalau kau tak gunting, panjang. Nisai pun panjang. Janggut pun panjang. Tapi kening, maintain aja. Ada tak orang punya kening tumbuh sampai tutup mata? Kan? Ada? Mana ada? Atau bulu mata dia panjang kan. Ni apa hal ni? Dah sebulan tak potong bulu mata. Contoh. Mana ada? Binatang yang panjang bulu mata seekor je. Apa dia? Unta. Unta, dia punya bulu mata yang memang panjang. Kenapa Allah Ta'ala buat bulu mata unta panjang? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, alam tara kaifa, apa tu? Dalam Al-Ibil kaifa khuliqat, kan? Macam mana Allah ciptakan unta untuk menjadi wiper di padang pasir. Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat. Maka Allah kata apa? Allazi khalaqaka, yang menciptakan kamu, fasawwaka, dan Allah menjadikan kita, badan kita, tangan kita sama panjang, tak panjang sebelah, ya, telinga, mata, segala-galanya. Fa'adalat, mengelokkan kejadian kamu, mutanasibal khalqi, mutanasibal a'dai, laysat yadun aw rajulun atwal min al-ukhra min al-akhar aw min al-ukhra. Jadi kalau kita berjalan kan, kaki kita pun sama panjang. Tak ada kaki sebelah panjang. Ada, tapi jarang-jarang berlaku lah. OKU kan, orang cacat. Tapi nak khabar secara normal, secara majoritinya, kejadian sempurna. Fi ayyi suratin ma sya'a rakabak, dalam apa bentuk kejadian Allah Ta'ala nak, rakabaka, dijadikan kamu. Allah ciptakan muka kita. Yang ni muka orang Melayu. Orang Melayu tu pula, dia ada, orang kata pecahan dia. Ada Jawa, ada Minangkabau, kan, ada orang Malaysia, ada orang Indon, ada orang Thailand, ada orang kan, ikut suka Allah. Orang Eropah muka lain, orang Arab muka lain, orang Afrika muka lain belaka. Maka Allah kata apa? Fi ayyi suratin, dalam apa rupa bentuk paras, masya'a, apa-apa yang Allah kehendaki, rakabaka, dia jadikan kamu. Maka kata Allah, kalla, bahkan wahai manusia. Kena ingat balik semula. Ulang kaji, kau jangan lupa. Kalau kita baca Al-Quran, jumpa perkataan kalla, surah apa tu? Makiyatun, surah Makiyah, diturunkan di Makkatul Mukarramah. Allah kata apa? Kalla bal tukadzibuna biddin, bahkan kamu wahai manusia, wahai orang kafir, kamu membohongi ad-din. Ad-din di sini bukan makna agama, tetapi yaumul jaza. Yaumul jaza, hari pembalasan di hari akhirat. Wa inna alaikum lahafizin, dan sesungguhnya di atas kamu ada malaikat yang menjaga. Siapakah malaikat tersebut? Kiraman katibin, malaikat yang kita dah sebut nama dia apa dia? Kiraman ni bukan nama dia, sifat dia. Kiraman, malaikat yang mulia. Katibin, yang menulis. Orang Melayu kita panggil malaikat kiraman katibin.
Kiraman tu nama sifat dia. Sifat dia malaikat yang mulia. Katibin yang menulis. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kamu lakukan. Tapi nama malaikat tu apa dia? Raqibun wa atid. Raqibun wa atid. Okey, dalam hadis Nabi SAW sebut tentang malaikat kiraman katibin ataupun raqibun wa atid. Apa kata Rasulullah SAW? An Mujahid qala Rasulullah SAW, akrimul kiramal katibin alladhina la yufariqunakum illa inda halataini al-janabati wal ghaiti fa idza igtasala ahadukum falyastatir bijirmi ha'itin aw bi ba'irihi aw liyasturhu akhuhu. Dalam hadis yang lain Nabi SAW, dalam hadis ini Nabi sebut Nabi sebut apa dia? Akrimul kiramal katibin. Muliakan malaikat kiraman katibin. Yang mana mereka tidak akan berpisah dengan kamu kecuali dalam dua keadaan. Malaikat ni raqibun wa atid 24 hours. 24 hours. Dia ni jenis, bukan macam kita lah. Malaikat bukan manusia. Ya, malaikat ni la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah suruh buat, dia buat. Dia tak pernah monteng ke mengulur macam kita. Tak, sebab dia malaikat, dia bukan manusia. Malaikat ni dia sentiasa bersama dengan kita kecuali fi halataini, dalam dua keadaan. Yang pertama apa dia? Al-janabah, ketika kau dalam keadaan berjunub, kau tak mandi wajib, berjanabah, malaikat tak akan bersama dengan kita. Yang kedua, ketika ghaid ni ketika kau pergi buang air dan toilet, buang air besar ke buang air kecil ke, malaikat tak join ke, lantak lah kau nak berak. Nanti orang kata, oh maknanya ustaz, kalau dalam jamban lain clear lah, kepala otak kau lain clear. Kau ingat malaikat tak tahu? Kan kau keluar, dia catik belakang, oh, mangkuk ni sempat lagi buat kerja dalam jamban contohlah. Jadi malaikat dia tak join dalam bilik air, sebab bilik air ni kotor, najis. Maka Nabi kata, apabila seseorang kamu mandi, maka hendaklah dia menutup auratnya, ya. Menutup, mana kalau kita mandi tu eloknya, sunatnya tutup aurat. Pakailah kain basah ke apa ke, tutup. Dalam hadis yang lain, An Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah yanhaakum 'anil ta'arri fastahyu min malaikatillahi allazina ma'akum kiramin katibin ma'akum kiramin kiramil katibin الذين يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات الغائط والجنابة والغسل فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بجذم حائط أو ببعيره. Dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Allah menegah kamu daripada telanjang. Mandi bogil ni makruh. Makruh tu dalam bilik air. Kalau kau mandi dekat luar tu, gila pun kau tu, haram jadah hukumnya. Kan mentang-mentang COVID-19 ni dia selama dia mandi dekat depan tempat parking kereta, togil. Kenapa pula togil? Ustaz kata makruh, kepala otak kau makruh. Tu haram tu tak? Yang makruh dalam bilik air, makruh mandi bogil. Maka Nabi kata, fastahyu minal malaikah, malulah kamu dengan malaikat yang bersama-sama dengan kamu. Malaikat ini terlalu mulia, yang mereka tidak akan berpisah dengan kamu kecuali dalam tiga keadaan. Yang pertama al-ghaid, pertama ketika kau dalam bilik air tandas. Wal janabah, dalam keadaan kau berjanabah. Wal ghusl, dan ketika kamu di tengah mandi. Maka Nabi kata, apabila salah seorang kamu mandi, maka hendaklah dia menutup dengan pakaiannya ataupun dengan kenderaan ba'ir, dengan mana unta. Orang dulu ni anak-anak kabur padang pasir, ya. Kau nak mandi kat padang pasir, contohlah kau ada jumpa air ke macam mana, kawasan tu clear, kosong, pokok tak ada, apa tak ada. Habis nak mandi macam mana? Contohlah ni onta, mana onta? Ambil teddy bear tu, bubur lah. Ni menatang ni, contoh. Ni menatang ni, contohlah. Ni menatang ni, contoh kita bela dia, hidup ni. Jalan kita. Jadi kita nak mandi. Jadi arah kiblat ni depan ni. Ni menghadap handphone aku arah kiblat. Letak menatang ni, kita pun duduk belakang dia, mandi. Sebagai buat apa? Dinding untuk tutup aurat kita. Ataupun sana arah kiblat, contoh. Kita pun letak menatang ni, kita mandi kat belakang dia. Contohlah ni kita punya kawan. Ni menatang ni bukan kawan. Kawan dia nampak aurat kita, tak boleh. Ala kulli hal, biar mandi ada
cover, ada penutup, jangan main togel macam tu ya. Kalau dalam rumah sendiri makruh, kalau kat luar rumah hukumnya haram. Okey. Jadi dia kata dekat sini, kiraman katibin. Dalam hadis yang lain, An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna malaikatallahi ya'rifuna bani Adam. Sesungguhnya malaikat Allah mengenali anak-anak Adam. Wa ya'rifuna amalahum, dan mereka mengetahui amalan-amalan kita. Fa idza nazaru ila 'abdin, apabila para malaikat melihat kepada seorang hamba, ya'malu bi ta'atillahi, yang mana hamba ini melakukan ketaatan kepada Allah, macam contohnya malam ni dan malam-malam yang seterusnya insya-Allah. Amin. Zakaruhu bainahum wasammauhu. Bila malaikat tengok kita baik, kita sembahyang, kita mengaji, kita baca Quran, duduk dalam majlis ilmu, buat benda baik, hantar bantuan, NGO dan sebagainya, malaikat kata apa? Fanazaru ya'malu bi ta'atillahi zakaruhu bainahum. Maka malaikat akan sebut nama kita. Disebut bagusnya hamba Allah ni, bagusnya dia semayang, bagusnya dia mengaji, bagusnya ni belajar, bagusnya ni hantar bantuan, bagus dia bersedekah, bagus dia puji. Lalu apa kata malaikat? Aflahal lailata fulanun, najal lailata fulanun. Pada malam ini si fulan bin si fulan telah berjaya, telah selamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Harap-harap kita semua termasuk insya-Allah. Amin. Fa idza nazaru ila 'abdin, tetapi apabila malaikat melihat kepada seorang hamba, ya'malu bi ma'siyatillahi, dia melakukan maksiat kepada Allah, minta Allah tutup aib kita di dunia dan juga di hari akhirat. Amin. Zakaruhu bainahum wasammauhu. Lalu apa kata malaikat? Cis bahasa menatang biawak ni. Contoh, malaikat pun tak suka tengok kita buat maksiat. Apa kata malaikat? Halakal lailata fulanun, binasalah si fulan pada malam ini. Dengan sebab apa? Dengan sebab maksiat yang dia lakukan tadi. Maka apa kata Allah? Kiraman wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Nama malaikat ni apa dia? Ataupun sifat dia apa dia? Kiraman katibin ya'lamun ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kamu lakukan. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang baik berada di dalam nikmat. Wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan kejahatan, kemaksiatan, orang kafir, lafi jahim, duduk dalam neraka Jahannam. Yaslawnaha yawmaddin, yang mana mereka akan dibakar. Yadkhulunaha, mereka akan masuk dalam neraka Jahannam. Wa yuqasuna harraha, mereka akan merasai kepanasan neraka Jahannam. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Wa ma hum anha bighaibin, dan mereka tidak akan bighaibin, mereka tidak akan keluar daripada neraka Jahannam. Itu kita dah sebutkan. Dia masuk neraka berapa lama? Labithina fiha ahqaba. Labithina fiha ahqaba. Apa makna ahqab? Ma makna al-huqub? Sanawatun tawilah, tahun-tahun yang panjang, lama masuk neraka, tak keluar-keluar, lama sangat. Ahqaba. Labithina fiha ahqaba. Okey. Wa ma hum anha bighaibin. Allah kata, wa ma adraka ma yaumuddin. Adakah kamu tahu wahai Muhammad, apakah di hari pembalasan yaumul qiyamah? Summa ma adraka ma yaumuddin. Kemudian, kamu tahu tak wahai Muhammad, apakah hari pembalasan tersebut? Allah ulang sekali lagi buat kali yang kedua. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Pada hari yang diri manusia tidak memiliki apa benda pun. Diri kita tidak memiliki sesuatu pun. Wal amru yawma idzin lillahi, dan segala urusan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ya penafsiran kita pada malam ini. Surah apa nama ni? Surah Al-Infitar, berkisah tentang keadaan kita, keadaan manusia di atas dunia yang tertipu dengan kesenangan, kekayaan, kemewahan. Kan kadang zaman-zaman COVID-19 ni kan, orang kan stay at home kan. Okeylah, baguslah stay at home. Tapi kadang ada jenis-jenis manusia ni, orang kaya ni kan. Aku bukan anti orang kaya, tak.
rezeki Allah bagi dekat engkau tu syukurlah. Tapi dia tunjuklah, stay at home, dia pun duduk dekat swimming pool rumah dia. Kan? Dah kalau orang miskin macam kita ni, mana ada swimming pool oi? Kau nak menyelam kat mana? Kan? Nak beli dekat DIY. DIY pun tutup kau tu tak? Nak kabarnya. Lepas tu dia pergi dekat dia punya apa, halaman rumah dia. Halaman rumah dia kan besar kan. Kita boleh jogging-jogging kat sini. Kita boleh main golf, lampang muka pun tu. Janganlah kau tunjuk orang lain kecil hati nanti. Yang duduk kat flat, lagi kesian duduk kat flat kau tu tak? Kentut dekat dapur, depan boleh dengar. Kentut dekat dapur, dengar sampai kat ruang tamu kau tu tak? Bau sampai ke ruang tamu. Jadi kita ni bukanlah kita nak anti orang kaya, tidak. Itu nikmat Allah bagi dekat kamu, nikmat Allah bagi. Tapi kena jaga perasaan orang-orang yang miskin. Sebab tu kita kena ingat, orang miskin yang beriman, yang sabar, yang redha akan masuk syurga 500 tahun lebih awal daripada orang kaya yang sabar, yang redha. Kau jangan main-main. Orang miskin yang redha, yang sabar akan masuk syurga 500 tahun lebih awal daripada orang kaya yang redha dan sabar. Okey. Jadi Allah Ta'ala cerita tentang manusia ni tertipu dengan kebaikan Allah pada mereka. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan bagaimana Allah menjadikan manusia dengan sebaik-baik kejadian, dan kita jagalah adab kita dengan Allah, adab kita dengan para malaikat dan sebagainya. Alright. Jadi kita pergi tengok pada soalan-soalan yang ada pada malam ni. Okey, kita ada masa malam ni, kita tengok soalan. Dan jangan tutup, jangan lari, kita ada hadiah macam biasa. Sekejap tengok soalan korang. Malam ni okey. Malam ni handphone okey. Alright. Bawa lagi. Ustaz, nanti Ramadan buat tazkirah lepas tarawih ke? InsyaAllah kalau ada rezeki. Kalau tak letih, kita akan buat tazkirah lepas tarawih. Kau janganlah tidur. Kau tu lah, kau bayang kalau bulu mata kau panjang dalam PKP ni, tak pening kepala. Silap gunting, tergunting kening, mampui. Apa ni? Guru kungfu kening sambung terus dengan rambut. Time-time COVID. Apa benda lah kau cerita ni? Lepas tu perempuan kalau dia... Kau perempuan kalau dia nak kahwin kan, dia suka pakai... Apa nama? Yang bulu mata palsu tu? Aku nak sebut pun tak kerti. Maskara ke benda entah. Wallahualam. Kan, eyebrush lantaklah kau pakai bulu mata panjang gitu. Bulu mata asli lah woi. Itu semua pembohong belaka. Bulu mata papanya tu unta je pakai tu tak? Unta kau tu tak? Kau tu perempuan bukan unta ke unta betina? Pakai yang asal lah barang. Jangan marah. Apa benda ni? Terima kasih Adil Azad yang sering berkongsi nas hadis, nas Al-Quran untuk rujukan kita semua. Terima kasih. Tebal gila kitab memang Amin. Bagus korang amin. InsyaAllah Allah makbul doa kita. Amin. Ustaz, betul ke ada kisah Nabi Musa berdebat dengan Nabi Adam? Ya, memang ada dalam hadis Nabi. Ceritanya kan, Nabi Musa tak puas hati dengan Nabi Adam. Pasal apa? Nabi Musa kata, pasal kau kita keluar dari syurga. Dah elok kau duduk kat syurga, kau pergi makan buah khulid, siapa suruh? Mengamuk Nabi Musa. Kau ni Adam. Nabi Musa kan garang kan. Dia pergi sound Nabi Adam macam tu. Nabi Adam ni macam mengalah kan. Nabi Adam kata apa? Nak buat macam mana wahai Musa? Bukan kehendak aku, itu kan kehendak Allah juga kan. Kalau Allah tak izinkan, aku tak makan buah tu. Jadi Nabi
Nabi Musa pernah berdebat dengan Nabi Adam sebab dia tak puas hati, sebab Nabi Adam ni tersilap berijtihad memakan buah khuldi, menyebabkan semua keturunan Adam termasuk kita pada hari ini kan, terpaksa turun dekat dunia dengan susah payah dan sebagainya. Okey, soalan Ustaz, ketika Nabi Isa diturunkan ke bumi, ada diceritakan tak dengan siapa, kaum apa baginda berkahwin, ada zuriat tak? Yang tu anda tak tahu, tapi yang confirm Nabi Isa turun dan dia akan berumah tangga, dia akan berkahwin. Dengan siapa tak tahulah ya. Wallahu alam, anda tak tahu. Dan dia akan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah malaikat Harut wa Marut tu dah surah Al-Baqarah kan. Wa ma apa? Allah kata apa? Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Dua orang malaikat yang Allah Ta'ala uji mereka. Dia orang ni, ringkas ceritanya, dia komen lah. Dia tengok manusia ni buat perangai macam-macam. Allah kata malaikat manusia buat perangai macam-macam sebab dia ada nafsu. Kau orang wahai malaikat, kau baik pasal kau tak ada nafsu. Sebab tu kau boleh cakap lah, kau tak ada nafsu, cuba kau bagi kau ada nafsu, tengok macam mana. Jadi malaikat ni macam gitu kan. Dia kata ada boleh je kita lawan, ambil kau. Sekali bila Allah Ta'ala bagi nafsu ke dia orang, jam terus. Cerita tu panjang lah, kami su kita cerita. Berenang dalam baldi, sabar je lah. Betul ke ada sahabat Nabi yang minum darah bekam Nabi? Ya, betul. Memang ada hadis. Ya, seorang sahabat, satu hari Nabi bagi darah Nabi. Nabi kata, Nabi bekam kan, Nabi suruh sahabat ni pergi buang. Lepas tu lama kemudian dia balik semula. Nabi kata, mana darah tu, kau dah tanam ke, kau dah buang ke? Aku tak buang. Habis kau buat apa? Aku dah minum. Kau minum? Aku minum ya Rasulullah. Maka Nabi kata, neraka takkan menyentuh badan kau. Sebab apa? Sebab darah Nabi bercampur dalam darah dia. Itu kelebihan darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan darah kita. Darah kita najis oi. Masa bila malaikat tak bersama dengan kita, kita dah sebut tadi kan, tiga keadaan. Ketika kau dalam bilik air kau mandi, ketika kau berjenabah, dan ketika kau bersama dengan suami isteri, malaikat tak bersama. Kenapa surah Makkiyah banyak peringatan mengenai hari kiamat? Ingatkan sebelum ni mengenai halal dan haram saja. Tak. Berkaitan dengan hukum halal haram, dosa pahala. Hukum halal haram ni, halal haram turun dekat Madinah. Hukum hakam. Ayat berkaitan dengan hukum hakam. Ya, hukum riba, hukum makan harta anak yatim, hukum mencuri, hukum qisas, hukum hudud, hukum murtad, hukum minum arak, hukum qazaf. Semua tu, hukum perang, hukum puasa, hukum zakat, semua hukum hakam turun dekat Madinatul Munawwarah tu, turun dekat Madinah Al-Munawwarah. Manakala di Mekah diturunkan ayat-ayat berkaitan dengan akidah, cerita pasal kiamat, pasal umat-umat terdahulu, kisah para nabi dan rasul, kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Makkiyatun. Okey. Ustaz, betul ke kalau ambil wuduk dalam tandas kena lafaz niat wuduk dalam hati, tak boleh buka mulut? Yelah, dalam tandas kau kena jagalah adab kan. Niat dalam hati, lafaz makruh. Ustaz, bagaimana anak yang mati kecil bagi syafaat bagi ibu bapanya? Ya, kalau kita ada anak mati masa kecil, anak itu memang menjadi syafaat kepada ibu bapanya, memang ada. Ya. Kalau orang yang mati seorang anak, dua orang anak, tiga orang anak, makna makin banyak anak dia mati dan dia redha, maka anak tu akan menjadi penyelamat dia di padang mahsyar. Anak tu akan bantu bapa dia, mak dia untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apa kelebihan umat Nabi SAW sampai Nabi Musa nak sangat jadi umat Nabi? Oh, banyaklah. Kan dalam surah Al-A'raf ada cerita bagaimana Nabi Musa ni dia jealous sangat. Dia kata, untung umat Muhammad umur pendek-pendek tapi amalan banyak.
untuk umat Muhammad. Amalan sikit tapi pahala banyak untuk umat Muhammad. Mereka umat akhir zaman tapi mula-mula dihisap dan mula-mula masuk syurga untuk umat Muhammad. Satu-satunya umat yang menghafal kitab suci mereka. Ya, orang dulu tak menghafal Taurat, Injil, Zabur. Zabur orang tak hafal, tapi Al-Quran berjuta orang menghafal. Apa kata Nabi Musa? Untuk umat Muhammad, mereka lah yang akan menentang Dajjal. Banyaklah kelebihan umat Nabi Muhammad ni. Amalan sikit, pahala banyak. Baru niat, dah dapat pahala. Banyak sangat kelebihan. Itu yang Nabi Musa jealous. Apa kata Nabi Musa? Allahumma ja'alni ummata Ahmad. Ya Allah, jadikan aku umat Ahmad, umat Muhammad. Ahmad Muhammad sama saja. Tapi Allah kata tak boleh, wahai Musa, engkau kena jaga Bani Israel. Apa tu? Ish Rasulullah. Apa? Ish tu apa? Roti ke benda? Tak faham soalan. Nak kenal Wahabi? Woi, panjang Wahabi cerita. Wahabi ni panjang cerita. Apa ni? Bagaimana nak kekalkan kebesaran di masa apa tu? MCO tu apa benda? Aduh, korang ni pendek-pendek aku tak reti lah. Ustaz, betul ke ada larangan puasa selepas 15 Syakban? Ya, ada hadis yang melarang kita puasa lepas pada 15 Syakban, kecuali kalau orang tu dah biasa puasa Isnin Khamis. Dia biasa puasa, lepas tu dia teruskan lepas 15 Syakban dia puasa. No problem macam tu. Kalau puasa awal pun daripada awal 1 Syakban pun no problem. Sambung terus. Boleh ke nak minta kaya? Boleh, apa tak boleh. Minta kaya untuk kita tolong orang kan. Bantu. Keluar zakat. Ustaz, kalau kita bertaubat, Allah tutup aib kita di hari akhirat. InsyaAllah. Ustaz, macam mana pula yang suka share makanan dalam FB ke, grup WhatsApp ke, tengok orang miskin nampak telur. Itu pun satu gak tak elok, tak senonoh punya perangai. Mana bagus macam tu. Kita makan sedap-sedap, share dekat Facebook. Orang tengok telur, berdosa kita nanti. Ustaz, waktu akhir salat duha 10 minit sebelum zuhur betul ke? Lebih kurang lah. Dalam 20 kita letak waktu ihtiyat, waktu jaga-jaga Maknanya waktu duha ni paling lewat lah. Contohlah sekarang zuhur berapa? 1:20 lah lebih kurang. 1:20 lah waktu tu. Tu suku ke kan contoh. Maka paling lewat kau boleh sembahyang duha pukul 1. Itu paling lewat dah. Jadi kalau kau nak sembahyang duha pukul 12.40 boleh, 12.45 boleh, 12.50, pukul 1 pun boleh lagi. Lepas pada tu jangan kau sembahyang. Mandi wajib pun sama. Ya, sama. Ustaz, korang faham tadi kalau mandi dekat belakang haiwan di padang pasir oasis sebagai contoh. Jikalau ada kawan yang berada di belakang haiwan tu, macam mana pula? Memang wajib ke haiwan kita tu pandang arah kiblat untuk jadikan dinding? Ya, memang macam tu kaedahnya. Ya, kita kena ada asitru, kena ada penghalang, kena ada penutup antara kita dengan arah kiblat. Dia gini, contoh, mana tadi aku punya haiwan aku? Ni haiwan aku ni. Kita ni kita kan. Ni haiwan yang kita bela tu. Kita kat sini. Memang kalau kat sini kau duduk dekat lah dengan dia. Kalau jauh tak boleh, dia kena dekat. Jauh tak boleh, kau jauh kau kena dekat. Supaya menghalang antara kau dengan arah kiblat. Kalau ada orang, so janganlah bagi kawan kau tengok kau punya bontot. Apa barang ni? Aurat. Ya. Lepas tu pakaian dia letak atas binatang. Lepas tu tata wali. Lepas tu binatang tu lari. Dan itu ramai. Kejar lah binatang tu. Dia kan laju. Kau cerita apa? Okey. Saifullah soal apa benda aku tak faham. Ustaz, jika kita buat baik, adakah pahala kebaikan itu dapat pada mak abah kita? Ya, dapat. Ya, sebab tu anak soleh ni
Semua kebaikan yang kita buat dapat dekat mak abah kita. Mak abah kita dapat share. Ustaz, kita nak amal liberal tanpa libatkan agama boleh tak? Mana boleh. Kita Islam, Al-Islam ni ada cara hidup dia. Ustaz, bolehkah kita conteng dekat Al-Quran, nak catat ilmu tajwid, contoh nak nun kecil? Sebaik-baiknya janganlah. Ya, kecuali kalau tafsir, kau tulis nota tepi tu, tapi dekat ayat tu eloknya jangan. Ya, beradab. Dia ni beradab dengan Al-Quran, ni beradab dengan Al-Quran. Jadi buat nota tepi tu, tulis pun tulis elok, jangan conteng kod dan sekali. Doa COVID koranglah doa. Ustaz, membaca surah yang panjang dalam solat adalah makruh. Kalau imam tak tahu atau tak peka, maknanya dia tak cukup ilmu. Iyalah, dia tak belajar dia tu, ataupun dia lupa. Sebab tu nak jadi imam kena tahu. Ustaz, gaji saya base commission. Kalau sale saya sendiri, commission saya bos bagi 300. Kalau commission broker, bos bagi 500. Boleh tak sale saya tapi saya declare broker punya sale untuk dapatkan 500? Sebab saya buat kerja semua. Broker just bagi case saja. Macam tak adil bagi saya. Yang ni nanti aku jawab lah. Aku tak faham sangat. Baca Quran dengan handphone, adakah sama dengan bacaan Al-Quran yang sebenar? Kalau kau baca dengan tajwid, dengan makhraj, sama je, pahala je. Cuma kurangnya segi apa? Segi handphone tu lah. Pegang handphone tak kena wuduk, pegang Al-Quran kena wuduk. Handphone tak payah kau cium kalau kau dah baca. Kan? Nak cium boleh je, tapi macam kelakar je cium handphone. Tapi kalau kau cium Al-Quran kan lain. Handphone kau boleh bawa masuk jamban, keluar jamban dan sebagainya. Quran mana boleh. Apa-apa hal pun lebih afdal baca Al-Quran yang real, bukan baca dekat handphone. Mak Ju dah cerita dah. Korang tak ada itu. Ustaz, ada orang nak solat pakai niat je pun. Niat je. Buatnya tidak. Dia kata sebab niat pun dah dapat pahala. Yelah tu. Tu goblok orang panggil. Belajar tak nak. Geram tu aku. Waktu bila berlaku dialog antara Nabi Adam dengan Nabi Musa? Kalau tak silap mana, Nabi cerita dalam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Ustaz, kalau kita guna kereta orang lain, lepas tu tuan kereta tu pesan selalu siap-siap suruh isi minyak kat stesen minyak Petron sebagai contoh. Tapi kita tak isi kat Petron sebab tak nak sokong syarikat yang ada share dalam kilang arak. Dan kita lebih cenderung untuk isi kat Petronas sebagai tanda sokongan pada syarikat yang bantu dalam keadaan negara. Tak apa ke Ustaz? Ke dikira tak amanah, tak ikut pesanan tuan kereta, hok kita pinjam tu. Lagipun minyak kan tengah murah ni, boleh mana-mana pun. Boleh, tak masalah. Ya, lebih afdal, bahkan lagi bagus kita support Petronas. Ya, syarikat orang Islam. Betulkah Nabi SAW akan dimakamkan sebelah Nabi Muhammad? Ya, betul. Memang ada liang lahat yang dikosongkan untuk Nabi Isa SAW. Ada kata untuk Imam Mahdi. Nak dengar cerita malaikat yang diberi nafsu oleh Allah? Itu Harut wa Marut. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita cerita. Ustaz, adakah kisah sahabat pergi jumpa Raja Rom dan Parsi dan melihat gambar-gambar Nabi Rasul dalam simpanan Raja Rom dan Parsi? Ada. Nanti kami tu nak cerita insyaAllah. Sabar. Ustaz, sekarang ni puak Syiah tengah up status di Twitter. Mereka referkan kepada Imam Mahdi. Apa komen Ustaz tentang hashtag sedunia sedang sekarang viral dengan hashtag yang tengok ada Sunni. Apa ni, cerita apa ni? Alah, kalau dah Syiah lah, kau jangan percayalah. Syiah ni semua kaki kelepek semua. Syiah ni reject lah. Dia tak boleh dipercayai. Ustaz, betul ke terdapat hadis yang mengatakan apa sahaja yang keluar daripada Nabi yang mulia seperti najis 10, semuanya mulia. Najis Nabi ditelan bumi yang tu anda tak pasti, anda tak jumpa.
Okey. Daripada Saudi. Alright. Okey, nanti Ana cek soalan lain Kita pergi kepada soalan kuis pada malam ni. Yang Ana tak jawab tu jangan marah, nanti kita jawab soalan lain Kita tengok soalan-soalan pada malam ni kepada 9 orang pemenang yang akan memenangi hadiah tajaan Min Syam 9 berhad. Okey, soalan yang pertama. Standby. Soalan pertama. Kenapakah hari kiamat banyak nama-namanya? Kenapakah Allah Ta'ala buat hari kiamat ini namanya banyak? Kenapa? Okey. Nur Cahaya kata promosi. Oh, betul lah. Untuk promosi. Bagus korang, senang kau jawab. Tak pening kepala aku. Alang tulis. Nur Cahaya untuk mempromosikan hari kiamat. Jadi Nur Cahaya. Kau dapat ni apa benda ni? Bukan COVID-19 tau. Ini olive oil, insya-Allah. Okey, pemenang pertama kita dah dapat. Untuk mempromosikan hari kiamat ni, maka Allah sebut banyak nama dia. Macam kita promosi barang-barang kita. Soalan yang kedua. Soalan kedua. Okey dah. Soalan pertama dah habis dah. Kau punya internet lambat. Sebutkan 3 nama kiamat. Sebutkan 3 nama hari kiamat. Sebutkan 3 nama kiamat. Cepatlah. Oh, dah habis dah tu. Ya. Lambat gua Kamilia. Tidur apa tadi? Aduh. Ni soalan kedua dah bang. Oi. Bang, oi, ni soalan kedua. Sebutkan 3 nama kiamat. Sebutkan 3 nama kiamat. Okey, Ahmad Hamzah. Wih, laju gila kau. Al-Zalzalah, At-Takwir, Al-Infitar. Takbir. Allahu Akbar. Makcik Aida, kau lambat. Ahmad Hamzah berjaya memenangi Min Syam Olive Oil. Minyak zaitun Sami'un. Zalzalah, At-Takwir dan Al-Infitar. Soalan yang ketiga. Di dalam Al-Quran, apabila Allah Ta'ala sebut, dengar ni, habis dah ada orang jawab dah. Tak apa, tulis besar pahala, dapat pahala. Pandai korang, bagus. Korang ni semua best student. Aku nak bagi Mumtaz belaka markah. Kalau aku ni Tokeh Min Syam, aku bagi belaka. Bagi belaka hadiah kat korang. Okey, soalan ketiga. Apabila Allah Ta'ala menggunakan perkataan Ya ayyuhal insan, Ya ayyuhan nas, tu turun dekat Mekah ke Madinah? Turun dekat Mekah ke Madinah? Wah, Makiyah, selaju petir Yusnita binti Abdullah. Tulis dong. Dong, tulis dong ni. Yusnita binti Abdullah berjaya menjawab soalan yang ketiga. Makiyatun. Ya, menang. Acik dah menang. Soalan yang ketiga. Ya, Makiyah. Bila Allah Ta'ala sebut Ya ayuhal insan ataupun Ya ayuhan nas. Yusnita binti Abdullah. Okey, habis. Kita ada lagi 6 soalan. 6 soalan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebutkan. Ni nama di soalan kacang ni. Yang ni dapat voucher 30% daripada Min Syam. Sebutkan gelaran
kepada dua orang malaikat Raqibun wa Atid. Apakah gelaran mereka? Gelaran kepada Raqib wa Atid. Apakah gelaran mereka? Teneneng, teneneng. Aduh, nak kata macam mana delay. Sian ke korang. Besar pahala. InsyaAllah dapat pahala. Jangan nangis tu. Ngada-ngada kau jawab. Siapa budak Basilah ni? Oh, ngada-ngada. Idris bin Raihan. Idris bin Raihan kiraman katibin. Idris bin Raihan berjaya menjawab dengan jawapan pertama, kiraman katibin. Basilah dengan Zakiyah ni ngada tempeling sekarang. Budak-budak tu tak payah di-reject. Dia tak dibenarkan masuk pertandingan. Takci. Siapa tadi? Siapa jawab? Idris. Alright. Soalan berikutnya memenangi voucher 30%. 30%. Tadi mak dia menang, ni anak dia pula menang. Tu nak khabar satu keluarga tengok, kau tahu tak? Insaf aku. Satu family tengok kuliah online. Mak dengan abah dengan anak berebut-rebut jawab. Ahli syurga. Semua sekali insya-Allah. Amin. Kita semua. Seterusnya. Sebutkan. Ini memang berpeluh lah kau nak menaip ni sekarang. Sebutkan bilakah keadaan malaikat tak bersama dengan kita, malaikat kiraman katibin tak bersama dengan kita. Sebutkan bilakah keadaan malaikat Raqib wa Atid tidak bersama dengan kita. Jawablah Najib. Cakap banyak kau, main handphone kerja. Langkawi jauh bang. Langkawi tu nak masuk nak apa? Langkapi. Mana ada Zakiyah ni? Mandi waktu janabah. Ada lagi. Waktu junub bila air mandi. Jap. Junub bilik air mandi. Sekejap. Junub bilik air mandi. Istadana bersama dengan suami isteri. Junub bilik air mandi. Okey, kita pilih Aisyah Sabri yang menjawab soalan ini ya. Udah lambat udah. Udah jawab dua je. Udah. Nantilah kami tun. Junub bilik air dan mandi. Dan kadang junub dalam bilik air dan tengah mandi. Malaikat tak bersama. Malaikat Raqib wa Atid tak bersama. Alright. Apa Jib? Raja Amban tengah main. Kau ajar. Satu lagi aku lupa. Hampir aku. Kau takkan menang Jib, cakap banyak engkau. Tapi bagus budak Najib ni. Dia sejak dia tak di Perdana Menteri kan. Dia rajin masuk sini. Soalan seterusnya. Berapa tahun? Okey. Siapakah? Soalan ni kacang gila, kau tahu tak? Dah. Soalan ni kacang gila. Orang miskin masuk syurga berapa tahun lebih awal dari orang kaya? Soalan panjang, soalan pendek. Jawapan pendek. Orang miskin masuk syurga lebih awal dari orang kaya berapa tahun? Cepat Najib. 500 tahun. Okey. Muhammad Farid Abdul Rashid menjawab lebih awal. 500 tahun lebih awal orang miskin masuk syurga daripada orang kaya. Bravo. Soalan yang seterusnya. Lagi 2 soalan kita Lagi 3 soalan. Siapakah sahabat yang Nabi tegur dia jadi imam baca panjang? Siapakah nama sahabat tu? Yang Nabi tegur dia jadi imam, dia baca panjang. Siapakah nama sahabat tu?
Jip, kau tukar lah internet kau tu cap ayam. Datin Farah baru jawab, dah lambat Datin Farah. Datin Farah orang kaya. InsyaAllah masuk surga awal juga. Amin. Amin. Sama dengan Uda, orang kaya juga tu. Okey. Muhammad Faiz bin Nazar. Ada dah tadi? Tak ada lagi? Tak ada. Okey, Muhammad Faiz bin Nazar berjaya menjawab selaju halilintar Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Terima kasih Muhammad Faiz bin Nazar. Kita ada lagi dua soalan. Yang ni panjang sikit. Ada orang tanya, Cik Uda tak puas hati. Ustaz, masa orang miskin yang redha tu dah masuk syurga lebih awal 50 tahun, orang kaya redha kat mana, neraka ke? Janganlah cakap macam tu. Orang kaya yang redha tu dia tak masuk neraka, tapi dia adalah dia punya orang panggil apa, kuarantin dia. Jadi tempat dia menunggu giliran. Menunggu giliran ni dikategorikan susah hati. Dia masuk syurga, tapi menunggu giliran tu menyebabkan dia susah hati. Ya Allah, ya Allah. Macam mana tu? Allahu alam. Tapi confirm insya-Allah orang kaya yang redha, yang beriman, yang soleh, yang banyak infak ni tak masuk neraka. Cuma nak khabar kelebihan orang miskin yang sabar, yang redha ni, Allah Taala beri kelebihan daripada dia dekat hari akhirat. Ya, sebab tu Nabi kan doa, Allahumma hini miskinan wa amitni miskinan wahsyuni fi zumratil masakin. Okey. Soalan yang berapa ni? Kelima. Apa makna Allah berfirman? Dengar ni. Apa makna firman Allah Ta'ala? Betul, waiting room, betul. Alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Panjang tu, tapi pandailah kau jawab. Apakah maksud firman Allah Ta'ala? Sebab kita nak ilmu kan. Allah kata apa dia? Alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Deng tadadeng deng tadadadadeng. Cepat, laju-laju type. Brrr. Apa pula lagi terbelah abang weh, lautan meletup. Engkau tahu apa yang kau amal dan kau leka. Bumi terbelah. Aduh, saya tak ada jawapan. Insaf. Mengetahui jiwa apa yang dia lakukan. Anadior. Dan apabila manusia tahu apa yang dia buat, alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Ini terus bagi nombor ayat, insaf aku. Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan dilalaikan. Okey, kita bagi kepada Adil Aziad. Adil Aziad ni dia rajin kan, dia bagi nasnya, dia bagi ayatnya, dia bagi hadisnya, berjaya memenangi voucher 30% tajan min Syam pada malam ini. Last sekali soalan ni, last. Okey, soalan yang last. Yang ni siapa dapat jawab, tapi dah ada jawapan tadi. Okey. Apa? Sebutkan 3 nama surah. Dengar soalan ni. Sebutkan 3 nama surah yang kita dah baca. Yang dah kita tafsirkan 3 nama surah. Deng 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 deng. Asyik ni Aziz tu ada ini. Oh, hati-hati cakap dulu. Ada. Cepat. 3 nama surah yang tengah type dah tu. Wih, berasap. Nur Cahaya. Dia dah tadi. Nur Cahaya dah jawab tadi. Bagi orang lain ni okey, Muhammad Rihan, Naba, Abasa dan Takwir. Bapak dia menang. Insaf aku. Okey, Naba, Abasa. Tadi apa nama Nur Cahaya dah menang tadi kita bagi dekat Muhammad Rihan. Jadi mabruk kepada keluarga Haji Rihan yang tadi jawab
mak pula, isteri pun menang, suami pun menang, anak pun menang. Insaf aku. Yang ni kita kena minta sponsor baru kot. Datin Farah boleh sponsor, Cik Uda boleh sponsor kan. Okey, kami insya-Allah. Jadi terima kasih semua-semua yang istiqamah bersama kita pada malam ni untuk bersama kuliah tafsir kita. InsyaAllah malam besok kita akan sambung sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita sambung kembali kisah peperangan Badar Al-Kubra, insya-Allah. Okey. Jadi jaga kesihatan, jaga kebersihan, doa banyak-banyak. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma kshif 'anna minal bala'i wal waba'i wal fahsya'i wal ghala' wa ta'un ma la yashfa'u ghairu. Dan amalkan al-habbatu sauda shifaa'un min kulli da'. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Datin Farah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karimun jawadun halim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar. Bye bye. Jumpa lagi malam besok. Tata.